Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya malam ini dapat kita jumpa lagi dalam perkongsian kita dalam kuliah kita, kuliah Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita insyaAllah. Okey, seperti biasa jom sama-sama kita mulakan dengan asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahhar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kutham Jami' Mutaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Raha Kamil Iklil Mudathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Taubah Harisun alaikum ma'alum syahir syahid Syahid mashhud bashir mubashir nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Sahibul Hujah Sahibul Sultani Sahibul Rida Sahibul Daraja Rafi'ah Sahibul Taji Sahibul Mighfari Sahibul Liwa Sahibul Mi'raji Sahibul Qadim Sahibul Buraqim Sahibul Khatam Sahibul Alamati Sahibul Burhan Sahibul Bayani Fasih lisan mutar janani Ra'uf rahim uzunu khairin Sahih Islam Sayyidul Kaunaini Ainun na'im ainul ghurri Sa'adullahi sa'adul khalqi Khatibul umami Alamul huda Kashiful kurabi Rafi'ur rutabi Izzul arabi Sahibul faraji Asma'un nabi Sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu. Wala pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ni. Alhamdulillah kita telah masuk ke dalam fasa kedua Ramadan, iaitu Ramadan ni awalnya adalah makna rahmat, kemudian pengampunan, kemudian dia adalah bara'atu minan nar, pelepasan daripada api neraka. Okey, saya banyak setiap kali saya baca Asmaul Nabi ni, ramai yang
minta untuk saya lirik ni. Saya fikir macam mana saya nak buat nak lirik ni. Okey, ginilah. Kita memang ada lirik Asmaul Nabi dan memang saya nak sangat untuk kirim pada kita Tapi boleh tak kan, saya akan belanja Asmaul Nabi ni, maknanya lirik dia ni, tapi ibu akak-akak tuan-tuan bayar dia posting saja. Saya pun tak tahu dia posting berapa kan. Okey, so jadi macam mana caranya? Macam mana saya nak fikir sekejap. Macam mana caranya? Okey, gini. Okey. Macam mana cara? Idea tak ada. Okey, insya-Allah. Macam mana cara dia? Okey, gini. Tuan-tuan pergi dekat ginilah. Okey, ambil nombor telefon. Ini bukan nombor telefon saya tau. Ini bukan nombor telefon saya. Ini nombor telefon PA saya. Ambil nombor telefon ni. Bagi dia alamat, bagi nama, ada alamat ibu-ibu, kakak, tuan-tuan. Saya akan postkan. Tuan-tuan WhatsApp dekat alamat dia. Back-in dalam Yayasan Al-Amin tu hadiah lah berapa pun untuk duit post. Saya pun tak tahu saya berapa ringgit lah post kita ni kan. Maknanya pergi je lah. Nanti kita akan postkan maknanya duit post je. Pergi Yayasan Al-Amin, maknanya duit post je. Okay, ambil nombor telefon ni. Okey, ambil nombor telefon ni. Okey. Sudah sedia? Sediakan pen. Sediakan pen sebelum hujan. Betul ke tu? Okey. 013. 013. WhatsAppkan alamat, nama, alamat maknanya pergi kat bank Yayasan Al-Amin tu, sedekahlah. Kalau tak nak pun tak apalah. Maknanya saya hadiah aja. Maksudnya bagi nama dan alamat pada nombor 019. Okey. 019 berapa nombor 6 PA saya? 01 013. Sorry. Nombor orang lain susah pula tiba-tiba ni. 013 289 3643. 013 289 3643. Sekali lagi 013 289 3643. So maksudnya WhatsApp kan, jangan telefon dia malam-malam dia tengah sembahyang ke apa tu. WhatsApp dia nama, alamat tuan-tuan. Esok kita start mana postkan insya-Allah. Esok kita start postkan insya-Allah insya-Allah 013 289 3643. Ini PA saya ni PA saya, nama dia Ustaz Syafiq, Ustaz Syafiq Hakim, Hakim, Ustaz Hakim Ustaz Hakim ni PA saya, Ustaz Hakim nama dia. So nombor telefon untuk WhatsApp 03-289-3643. So jadi bagi nama, bagi alamat, bagi nama, bagi alamat. So nanti saya akan postkan. Esok kita postkan insya-Allah. Hadiah lah dekat Yayasan Al-Amin tu berapa lah untuk dia post. Saya tak tahu berapa. Hadiah lah, siapa yang tak pun bagi alamat saya halal je lah insya-Allah. Okey. Boleh 03-289-3643. Okey. InsyaAllah saya akan start amal postkan esok Jadi mudah-mudahan duit postage lah. Duit postage-nya pergi Yayasan Al-Amin kan, Yayasan Al-Amin bank-in lah berapa-apa. Saya ingat berapa RM2 ke RM1 tak, saya tak kerti lah. Seikhlas mungkin lah. Seikhlasnya. Kalau tak pun tak apa, bagi je alamat, saya postkan. Ini Asmaul Nabi. Jadi setiap kali saya baca tu, maknanya ramai yang tanya macam apa kan. Postage ni siapa baru masuk, ramai yang tanya mengenai lirik Asmaul Nabi ni. Asmaul Nabi ni 201 gelar Nabi SAW. Okey, so jadi maknanya saya akan postage apa 7 ke 8 ringgit saya pun 7 ringgit saya pun tak tahu maksudnya Sarawak lain Okey. Tak apa. Okey, tak kisah. So di maknanya saya akan postkan esok WhatsAppkan nama dan alamat rumah. Kita akan postkan insya-Allah.
Okey, so apa tajuk kita malam ni? Tajuk kita malam ni saya nak kongsikan mengenai perjalanan kita di akhirat. Okey, tadi saya agak sedih sebenarnya kerana salah seorang daripada penghuni Darul Ukhwah, penghuni rumah saya. Singapura pun boleh, Singapura pun boleh maksudnya kita cuba kita postkan Okey, jadi salah seorang daripada penghuni Darul Ukhwah tadi, dari penghuni rumah HIV saya meninggal, Allahyarhamu, pukul 4 pagi pagi tadi tu pagi tadi saya buat pendek saja pendek saja perkongsian kita. Diuruskan, maknanya saya sempat mandikan, kemudian kafankan, kemudian berlari untuk buat maksudnya live Radio Aikim Radio Aikim. Kemudian maknanya alhamdulillah maksudnya dapat dikebumikan dengan sempurna. Alhamdulillah, terima kasih kepada sama-sama yang mendoakan kan, sama-sama yang ada Fatihah dan siapa-siapalah semua kan yang membantu sama-sama kan di sebalik tapi secara langsung atau tak langsung kan. Darul Ukhwah ni saya ucapkan sangat-sangat terima kasih insya-Allah. Okey, so ini maknanya bagi semua Nabi tadi 0132893643 Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Sempat saya tadi 8.35 kan, mana habis semua suku untuk Aikim saya sempat mandikan, sempat kafan kan dengan sempurna tau. Jangan ingat cepat, jangan mandikan lebih kurang je tak. Semua dengan sempurna. Alhamdulillah kan. Kafan dengan sempurna, alhamdulillah. Terima kasih banyak Okey. So, malam ni saya alang-alang tadi cerita pasal kematian. Saya nak cerita mengenai 7 benda sebelum kita ni meninggal. Okey, apa benda yang kita nak buat? 7 benda 7 perkara sebelum kita meninggal, sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah persediaan kita? Okey, kita kena rancang seperti mana kita rancang hari tua kita. Benda ni kena rancang. So 7 perkara sebelum bertemu Allah. Tajuk kita malam ni 7 perkara sebelum bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa benda yang perlu kita buat Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat, adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, malam ni insya-Allah kita macam biasa kita akan save, dan kita akan dekat FB saya akan save. Kita akan masukkan juga dekat YouTube kita Ustaz Amin channel kan, Ustaz Amin channel. Subscribe sana. So maksudnya memang ada kita ada lebih 1000 kuliah kat situ tu. Okey. So sebelum 7 perkara sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya urusan jenazah di China kongsikan. Saya pernah uruskan jenazah di China kan, macam-macam lah. Saya di 2 negara, di Jordan pernah kan, maknanya di Palestin pernah, di tempat-tempat lain pernah. Okey. Sedimanya tadi ada kematian dan kita kongsikan macam mana maknanya cara menguruskan lah. Okey, so jadi jadi ramai dah PM alamat tu. Esok kita uruskan insya-Allah. Okey, so jadi apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah 7 perkara sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya, ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan, semua kita sedang menuju Allah Subhanahu Wa Taala maknanya tidak ada yang terkecuali. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Semua kita, suka ke tak suka ke, semua. Tapi Islam tak ajar kita untuk takut pada kematian. Sebab mati mesti pasti. Dia perpindahan. Macam kita lah ini kita hari ni kita pindah daripada satu tempat ke tempat. Dulu kita sekolah rendah, kemudian kita sekolah menengah. Kita ada antara kita masuk college, ada antara kita masuk universiti. Kemudian habis universiti kita tak ada kat situ. Kita masuk kerja kan, kita mungkin kahwin kemudian ada anak, kemudian ada berumah, pindah satu rumah ke satu rumah. Maksudnya apa? Sebab kita ni memang hidup kita berpindah.
Kita kan pemusafir, kita kan musafir. Jadi mana perpindahan dah biasa bagi kita sangat dah. Cumanya perpindahan ke akhirat yang perlu kita buat persediaan. Jadi sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, 7 perkara kita kena selesaikan. Kita masuk terus, kita masuk terus. Yang pertamanya, ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, babang serta adik-adik yang saya sayangi sekalian. Yang pertamanya, pastikan rukun iman selesai. Maksudnya apa? Rukun iman kita jangan tercela. Rukun iman kita jangan rosak. Rukun iman kita jangan sampai maknanya ada keraguan pada rukun iman kita. Kita semua belajar daripada kecil. Rukun iman ada 6 kan? Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada kitab, percaya kepada maknanya percaya kepada hari kiamat, dan percaya pada qada qadar. So 6 rukun iman kita ni jangan sampai ada keraguan, terutamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ada keraguan. Kita jaga baik-baik. Dan syaitan di buah kakak ayah saya sekalian, syaitan memang dia suka membisikkan keraguan. Itu memang pekerjaan syaitan. Nama pun syaitan. Mestilah perangai macam syaitan. Kan nama pun syaitan. Mestilah perangai macam syaitan. Perangai syaitan ni apa? Perangai syaitan ni kata Allah, alladhi waswisu fi sudurin nas. Kan? Maknanya yang mewaswaskan hati manusia. Yang hati manusia. Jadi maknanya pastikan rukun iman selesai. Jangan ada keraguan. Okay? Setan memang kerjaan, itulah pekerjaan dia kan. Nama pun setan. Okay? So jadi maknanya jadi dalam kita maknanya hidup ni, ada orang kadang-kadang dia berdoa, dia kecewa, dia kata, ya Allah, saya ni tak pernah makbul doa. Betul ke Tuhan dengar doa saya ni? Jangan begitu. Sebab kadang-kadang kita kena faham, kadang-kadang kita berdoa, kita minta A, Allah bagi B. B tu baik buat kita tau. Tak semestinya kita minta Allah bagi A. Kadang-kadang kita minta Allah bagi B. B tu baik buat kita. Saya kan pernah jumpa satu orang, dia kata, Ustaz, saya ni Ustaz kan Ustaz, saya doa jadi jutawan sejak daripada muda Ustaz, tapi tak jadi jutawan Ustaz. Umur saya 70 tahun Ustaz, masih lagi isi borang tender. Itu zaman borang dulu kan. Sekarang ni pakai komputer je. Masih isi borang tender lah, pergi Putrajaya lah Ustaz kan. Saya kata, Ji, minta maaf saya tanya kan, umur tadi berapa? Umur saya 70 Ustaz. Oh 70, okey, Alhamdulillah. Ji, badan sihat? Badan sihat Ustaz. Badan sihat Ustaz. Badan tak ada apa-apa. Badan tak ada apa-apa kan. Badan kencing manis tak ada, jantung tak ada, makna darah tinggi tak ada. Bagus saya. Macam anak muda, jantung macam anak muda, doktor cek Ustaz. Bagus, Alhamdulillah, bagus, Alhamdulillah. Kawan-kawan Ji, kawan-kawan banyak dah padam lah Ustaz. 70, what to expect kan. Kawan-kawan banyak dah padam lah Ustaz. Banyak padam, okey. Saya kata, Ji, perasan tak? Minta jadi jutawan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesihatan. Dia fikir, betul lah Ustaz. Betul lah Ustaz. Ya. Kadang-kadang, cuba bayangkan, minta jadi jutawan kan? Umur 50 jadi jutawan, 52 stroke tak ada apa-apa pun tak guna juga kan. Lebih baik Alhamdulillah, boleh ke sana, boleh ke sini, boleh pergi, boleh ke sana, boleh ke sini, boleh ke sana, boleh ke sini kan. Tapi maknanya badan sihat. Jadi kadang-kadang kita minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi B. B itu baik buat kita. Itu kita kadang-kadang kita tak perasan. Allah tidak pernah mensia-siakan segala doa kita. Allah tak pernah mensia-siakan kita. Jadi ibu kakak ayah sekalian, jadi maknanya yang pertama yang perlu kita selesaikanlah rukun iman. Jangan rukun iman diragu-ragukan oleh syaitan. Sebab syaitan tu pekerjaan dia memang begitulah kan, dia memang suka meragu-ragukan. Yang kedua, sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, pastikan rukun Islam selesai. Rukun Islam tu apa? Kita semua daripada kecil belajar daripada kafar. Rukun Islam ada 5 perkara kan, iaitu syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. 5 benda ni pastikan kita sempurnakan. Tapi kan Ustaz, zaman sekarang ni kan, zaman sekarang ni nak pergi haji ada giliran dia. Siapa sekarang baru daftar tahun 2020 lepas PKP ni nanti daftar nama. Saya ingat 2,100 lebih tu baru keluar nama tu kan. Habis macam mana Ustaz? Tak apa, janji daftar
daftar dulu, berdaftar tabung haji, dapatkan nombor giliran dulu. Kalau tiba-tiba maknanya orang meninggal, kalau seorang tu meninggal, paling kurang dia ada jawapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku memang nak pergi Tuhan. 2100 saja tak sempat lah Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya kadang-kadang kita kena usahakan. Daftarkan anak kita. Ni kalau ada rezeki lebih, daftarkan. Rukun Islam, selesaikan sembahyang. Kakak, ibu-ibu, siapa ada mungkin ada pernah tinggal sembahyang, sempurnakan, buatlah qada, kan. Zakat kira baik-baik, kira betul-betul zakat. Apa lagi? Maknanya puasa. Kita puasa pada bulan Ramadan ni, puasa yang sebaik-baiknya, kan. Kemudian syahadah, jaga. So maknanya pastikan yang keduanya rukun Islam kita selesai. So itu benda yang kedua. Benda kedua adalah pastikan, Ustaz, sedekah sebelum Covid boleh nak zakat ke? Boleh. Okey, cumanya zakat ni dia pada asnaf, 8 asnaf. So fakir, miskin, maknanya musafir yang terputus bekalan, asnaf, orang dan fisabilillah, kemudian mu'allaf, maknanya 8 asnaf. Jadi maknanya tak kisah nak bagi COVID ni sedekah boleh nak zakat. Cumanya maksudnya kita kena pastikanlah asnaf tu memang asnaf, orang susah, orang fakir. Okey. Jadi itu yang keduanya. Sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan rukun Islam kita selesai. Yang keduanya. Yang ketiga, saya dah daftar haji anak kecil-kecil. Alhamdulillah, bagus. Boleh ke? Boleh. Dapatkan tarikh dia. Untuk anak-anak dan sebagainya. Okey, yang ketiganya, boleh tak nanti buat topik pasal solat tahajud? Boleh ke dalam solat tahajud? Boleh insya-Allah. Okey, yang ketiganya pastikan kita telah berusaha mendapat solat yang khusyuk. Khusyuk. Susah dia khusyuk. Okey, kita pergi pada takrifan khusyuk, kan. Kadang-kadang ustaz kita ajar khusyuk ni macam seolah sembahyang tu terawang-rawang, terbang-terbang. Itu setinggi khusyuk. Serendah-rendah khusyuk. Janji khusyuk. Serendah-rendah khusyuk, kita sedar kita sembahyang. Serendah-rendah khusyuk. Sebab itu dalam kitab fiqh, kan, kalau dia kata kita sembahyang Allahu Akbar, tiba-tiba ada bahaya bagi orang lelaki, apa nak respon pada bahaya? Kita ucapkan Subhanallah. Untuk bagi sign kepada orang yang tak solat, ini ada bahaya ni. Kan? Kenapa boleh sedar? Kerana serendah-rendah khusyuk adalah sedar kita sembahyang. Kalau perempuan kan tepuk tangan, kan? Tepuk tangan bagi ibu. Kalau perempuan kan serendah-rendah khusyuk ada sedar kita sembahyang. Sebab apa? Sebab ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, ada orang hari ini kadang-kadang dia tak sedar dia sembahyang tau. Sembahyang dengan imam, Allahu Akbar, kan? Teringat makanan kucing habis, teringat kunci hilang kat mana. Dalam sembahyang cari kunci. Mana kunci tadi? Tadi kat sofa tadi, kan? Itu belum sembahyang mengati imam. Ada orang kadang-kadang sembahyang mengati imam tau. Allahu Akbar. Apalah imam ni baca lambat betul lah. Dalam lambat lupa pula tu. Mana sembahyang mengati imam? Kadang-kadang sembahyang mengata laki. Tak guna punya laki. Menipu macam ni. Ada pandai menipu macam ni. Sembahyang bergaduh dengan laki kadang-kadang. Macam mana? Tiba-tiba imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi maknanya solatnya tidak khusyuk. Solatnya dia tak sedar dia sembahyang. Serendah-rendah khusyuk adalah kita sedar kita sembahyang. Sedar. Maknanya Allahu Akbar. Ni Fatihah, baca Fatihah. Allahu Akbar, rukuk, sujud, kan? Maknanya i'tidal. Maksudnya serendah-rendah khusyuk. Sebab apa? Saya pernah satu hari saya sembahyang di sebelah satu orang, naik rakaat ketiga. Daripada rakaat kedua naik rakaat ketiga, Allahu Akbar. Dia baca apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Saya pun dalam baca kuat, kan. Jadi saya baca Fatihah, amin saya kuatkan sikit. Amin. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Dia terlupa. Sebab tu ulama kata, kalau memang lupa sangat sampai kita terlupa, macam itulah takut-takut bacaan yang wajib kita tak baca.
maka kena buat solat balik. Itu serendah-rendah khusyuk. Yang ketiganya, sebelum bertemu Allah, pastikan telah mendapat solat yang khusyuk. Sebab apa? Sebab serendah-rendah khusyuk adalah sedar kita sembahyang. Setinggi-tinggi khusyuk, setinggi-tinggi tak usah cakap lah ya. Tak usah cakap ya. Itu yang mana kita tenggelam dengan solat kita. Itu yang dulu zaman sahabat. Ada satu orang sahabat dalam satu peperangan, kakinya kena panah. Kaki kena panah. Kita kalau nak tengok dulu punya panah, okey, ni saya tunjukkan. Dulu punya panah, mata dia adalah tajam. Kemudian dia akan naik dan tutup balik. Maknanya tajam, naik, tutup balik. Sebab apa? Itu kalau masuk daging tu, nak keluar susah. Sebab apa? Dia naik tu, tutup tu, maknanya dia lock kat situ lah. Maknanya masuk ke daging tu, sakit sangat. Dulu tak ada ubat bius. Tak ada ubat bius dan sekarang. So ini maknanya kaki dia kena panah. Jadi orang nak usaha nak tarik, aku tak tahan. Aduh, sakit sebenarnya. Dia kata gini dah, sekejap saya dirikan solat dulu dirikan solat. Ketika diri solat, Allahu Akbar, punya khusyuk dan dia tenggelam pada solat dia itu, sahabat lain tolong belah kaki dia tu untuk keluarkan anak panah tu. Belah kaki, keluarkan anak panah, tak sedar. Tu sedikit khusyuk lain. Tapi kita mungkin jauh, tak apa. Janji serendah-rendah solat, kita sedar kita solat. Itu serendah-rendah solat. Usahakan. Di perkara yang ketiga, sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah, abang-abang serta adik-adik yang saya sayangi sekalian, pastikan mendapat solat yang khusyuk. Yang ketiga. Yang keempat, perkara yang keempatnya, sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat, pastikan telah meninggal benda-benda haram. Benda-benda haram tinggalkan. Bercita-cita untuk tinggalkan. Benda haram, ada haram bentuk akidah, jangan percaya pada tangkal-tangkal ke, pada apa ke. Maknanya benda haram ada pada akidah, ada benda haram pada syariat, pada syariat hukum hakam kan, ambil hak orang, marah suami, bergaduh laki bini sampai maknanya ada darah masih tak batalkan solat. Maknanya darah tu daripada luka, maknanya dia dah bersihkan sebelum solat, tak apa. Dia bukan darah yang ada sebelum solat kan. Sebenarnya pastikan telah meninggalkan benda-benda haram. Jadi ibu kakak, sebab tu dalam bab rumah tangga ni kan, ialah kadang-kadang kita di rumah tangga ni kan terasa hati kan, suami dengan isteri apa semua. Soalannya sampai bila nak macam tu kan. Tenang-tenang je lah kan. Tapi kadang-kadang memang sakit hati kan, macam mana kan. Tapi tenang-tenang je lah. Sebab apa? Sebab kalau nak layan dia tak habis sebenarnya. Dia tak habis nak layan tu. Okay, jangan bagi hidup kita ni hilang kebahagiaan. Tapi Ustaz, suami saya buat maafkanlah ya. Bina kebahagiaan kita sendiri. Bahagia bukan letak pada suami, bahagia letak pada Allah yang berikan pada kita. Tapi isteri saya Ustaz, sepatah saya kata 10 patah dia jawab Ustaz. Maafkanlah bang. Dia marah, kita maafkan bang. Dia marah, kita sabar bang. Dia marah, kita tahan hati bang. Lama-lama jadi wali bang. Jadi wali kan. Betul orang tu kata kan, siapa yang nak menjadi wali cepat, carilah isteri yang kuat membebel. Maknanya bebel sabar, lama-lama jadi wali. Sebab apa? Sebab banyak sabar. Okey, ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian. Okey, okey. So ini maknanya tinggalkan benda-benda haram. Haram berakhir mengatur orang, memfitnah, so sudahlah. Apa lagi nak, kita telah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala tu. Maksudnya maknanya tinggalkan benda-benda haram. Okey, boleh So kita sedang bincangkan 7 benda sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa benda yang perlu kita siapkan kan? Yang pertama maknanya pasal rukun keiman, yang kedua pasal rukun Islam selesai, yang ketiga usahakan solat khusyuk, yang keempat telah meninggalkan benda-benda haram, yang kelima pastikan kita telah memperbanyakkan taubat. Taubat banyakkan. So maksudnya selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat ni benda apa? Taubat ni benda apa? Dalam hadis Nabi SAW menyebut at-taubatun nadamah. Kan? Taubat itu adalah penyesalan. At-taubatun nadamah. Taubat adalah penyesalan. Jadi maknanya hati kita ni kita koreksi diri kita. Kita refleksi diri kita. Kita tengok kan, maksudnya ya Allah, ampunlah Tuhan. Maknanya kita sedar ada kesalahan-kesalahan. Kan?
Imam Ghazali menyebut kan, taubat ni ada 3 tingkat dia. Yang pertama dipanggil taubat orang awam. Taubat orang awam apa? Maknanya dia dah taubat pada dosa-dosa besar. Alhamdulillah dia telah taubat pada dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa kecil masih dibuat lagi. Itu dipanggil taubat orang awam. Maksudnya dosa besar dia jaga dah, alhamdulillah, tapi dosa kecil dia tak perasan, dia masih buat lagi. Kan? Itu yang saya pernah cerita dulu. Dulu ada satu orang, saya ada satu orang kawan, sahabat baik dengan saya. Dia dengan isteri dia menziarahi makcik dia yang maknanya yang nak meninggal. Dia tu, saya takut saya. Takut saya. Ada saya kata, kenapa bang? Ustaz, makcik saya ni Ustaz, mata dia terbeliak Ustaz, terbeliak macam seolah-olah nak tengok diri di sini. Kalau buka mata tu terbeliak macam nak tengok diri di sini. Badan mengkerekot Ustaz, macam udang tu ah. Saya kata, oi, Allah bagi peluang tu. Jadi Allah sakitkan sikit ketika sakaratul maut untuk Allah ampunkan banyak dosa dia. Macam tu Ustaz, macam tu lah kan? Jadi sebelum saya balik, saya tanya lah sepupu-sepupu ni, kata, minta maaf lah ya, kita doakanlah makcik ni mudah-mudahan baik. Tapi nak tanya sikit, apa yang makcik ni buat? Apa kata sepupu-sepupu dia? Sepupu dia kata, kalau dulu mak ni dulu selalu maknanya marah arwah ayah. Sebelum arwah yang meninggal, tak sempat minta maaf. Kakak ibu-ibu sekalian kan. Benda macam tu, kita ni jadi isteri solehah lah, isteri solehah lah. Tak rugi lah kan, jadi isteri solehah. Nak gaduh sampai bila nak gaduh kan. Okay. Jadi ketika dia balik, ketika dia perjalanan balik, isteri dia dekat sebelah. Dia benar kereta. Dua-dua mood tengah ziarah orang sakit kan, mood tengah macam sedih kan. Tiba-tiba isteri dia tanya je, bang, saya ni kan bang, saya ni ada kasar dengan abang tak bang? Kan? Saya ni ada tengking abang tak bang? Saya ni ada cakap kasar tak bang? Abu suami dia kata, tak ada, bagus. Tiba-tiba isteri dia tengok dia. Abang cakap betul-betul. Abang cakap main-main pula. Orang kasar tak. Cakap main-main pula kan. Sebab tu kawan saya ni tengok dia, itu macam kasar ke? Oh ya ke? Kadang-kadang tak perasan. Tak perasan. Ini taubat orang awam. Dia dah taubat pada dosa-dosa besar, tapi dosa kecil masih buat lagi kan? Jadi taubat yang kedua dipanggil taubat orang istimewa. Taubat orang khawas. Orang khawas orang istimewa. Orang istimewa ni macam mana akak-akak ayah-ayah sekalian? Orang istimewa ni, dia bukan saja bertaubat pada dosa-dosa besar, dosa kecil pun dia jaga. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk jaga dosa-dosa kecil pun dia berusaha semaksimal mungkin. Itu taubat orang khawas taubat orang khawas, taubat orang istimewa ataupun khusus panggil taubat orang istimewa. Jadi mana dosa besar jaga, dosa kecil pun jaga juga. Dan yang ketiganya taubat orang teristimewa. Daripada khawasul khawas, teristimewa. Macam mana ayah taubat orang teristimewa ni? Taubat orang teristimewa ni adalah dia bukan saja bertaubat pada dosa, tapi dia minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada amalan yang dia rasa tak sempurna. Dia dah jaga diri berdosa dah buat amalan baik, tapi tetap minta maaf. Sebab apa? Sebab ya Allah, barangkali ini ya Allah tak cukup lagi, barangkali Tuhan aku punya amalan Tuhan. Dia bukan tak buat amalan, dia minta maaf dengan suami dia, bang, saya minta maaf bang ya, kesalahan saya bang ya. Dia bukan berhaka pada suami, tak, tapi dia rasa macam ketaatan dia tu belum lagi sempurna. Dia rasa Lepas solat dia tetap istighfar. Astaghfirullahalazim. Bukan dia tak solat. Dia solat tapi dia rasa, ya Allah, barangkali solat aku ni Tuhan kan, barangkali tak sempurna lah ya Allah. Itu dipanggil taubat orang teristimewa. Satu hari ada satu orang ibu, habis saya waktu tu ceramah khas mengenai taubat kan. Satu orang ibu tu datang dekat saya, dia kata, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu. Ala Ustaz, makcik ni sedih Ustaz, dengar Ustaz ceramah pasal taubat ni Ustaz. Oh ya makcik, apa saya boleh bantu makcik? Tak adalah Ustaz, makcik ni nak taubat macam mana Ustaz? Nak mengumpat pun gigi dah tak ada Ustaz, kawan-kawan pun dah banyak meninggal Ustaz. Maknanya apa? Maknanya dia dah
dah tak ada nak buat salah apa pun, tapi nak bertaubat juga. Maksudnya istighfar teruslah istighfar makcik. Sebab apa? Istighfar pada mungkin amalan yang kita rasa tak sempurna lagi. Jadi maknanya yang kelimanya kan, dalam pengurusan maknanya 7 benda sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, ibu-ibu akak tuan-tuan, pastikan kita telah menyempurnakan taubat. Jadi maknanya Nabi SAW satu hari beristighfar 70 kali. 70 kali dia istighfar. Lepas solat tu, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Kita lepas solat sengih sama hidung tinggi ni. Sebab apa? Macam Masya Allah, macam aman rasakan. Istighfar lah, tak rugi kita beristighfar. So yang kelimanya, sebelum bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan kita telah menyempurnakan taubat. Okey. Yang keenam, kita sedang sampai masuk, kita sedang bincangkan 7 perkara sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam apa? Yang keenam, sebelum bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, tulis segala hutang. Hutang tulis. Yang suruh tulis hutang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman? Sebab siapa-siapa yang dalam hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul akan terpanggil dengan ayat ini. Terpanggil, contohlah kita kat Mekah lah kan. Contoh kat Mekah kita kat Mekah tiba-tiba ada pengumuman pengumuman sesiapa yang rakyat Malaysia sila kumpul di dataran Zamzam Tower. Siapa yang rakyat Malaysia tolong kumpul di Zamzam Tower Kita orang Malaysia tentu terpanggil. Aku Malaysia lah. Kenapa maknanya kenapa dah lah Malaysia, orang Johor lah tu. Kenapa mana pergi sebab apa? Sebab kita dipanggil. Macam tu juga kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memanggil wahai orang-orang yang beriman, sebab siapa-siapa yang dalam hatinya siapa-siapa yang dalam hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul akan terpanggil. Apa yang Allah nak sebut tu? Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kamu berhutang dengan satu hutang kepada satu masa, hendaklah kamu tulis. Zaman sekarang hutang dengan bank tak ada masalah, ada tulis, kena sign, tenyeh setiap muka surat, tak ada masalah. Itu kalau anda katakan bank. Habis dengan kawan-kawan, dengan kawan-kawan, mana tulis. Jadi kita malam ni cuba tengok tulis. Pak, tak mau tidur lagi ke? Jangan nak tulis hutang ni kan. Tulis, simpan. Jangan tunjuk-tunjuk pula kat anak-anak, malu. Dia bersimpan. Tiba-tiba kalau dipanggil jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kita ada senarai hutang. Jadi anak soleh, anak yang baik, dia akan melunaskan hutang bagi mak-mak dia. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi, saya doakan kebaikan sekalian. Okey. Itu yang keenam. Dan yang terakhir yang ketujuh. Okay. Yang ketujuh. Ready Yang ketujuh. Ready Yang ketujuh kita sambung esok. Sambung esok. Jangan lupa, jangan ke mana-mana. Alah Ustaz, potong betul lah. Okey. Gurau je. Okey. Yang ketujuh, sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketujuhnya iaitu pastikan telah membuat amalan yang kekal pahala dia. Amalan yang kekal pahala dia. Apakah amalan yang kekal pahala? Nabi SAW menyebutkan kepada kita, idza mata ibnu Adam, mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali 3. Apa dia? Sadaqatun jariyah, iaitu sedekah yang berterusan digunakan. Okey. Kemudian yang keduanya iaitu ilmu, al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan, wa waladun salih yad'u lah. Maksudnya
pastikan tiga-tiga ni kita usahakan. Kita usahakan buat sedekah, kita usahakan buat sedekah, kita usahakan ibu bapa kakak tuan-tuan sekalian, usahakan buat wakaf, buat wakaf usahakan. Saya nanti saya akan isytiharkan, saya tengah nak buat komplek madrasah ataupun sekolah yayasan madrasah Ma'had Sains Al-Quran Al-Amin. Nanti saya isytiharkan maknanya boleh kalau untuk sedekah jariah tu. Mudah-mudahan besok kalau generasi kita semua dah tak ada, maknanya berterusan sekolah tu masya-Allah. Jadi satu jariah bagi kita tu. Jadi sedekah jariah. Kemudian al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ala ustaz, mana dah ada ilmu nak mengajar ustaz? Ilmu tak semestinya besar-besar. Ilmu tak semestinya besar-besar. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, kita ada anak kecil, kita ada cucu. Biar bacaan solat kita, bacaan solat cucu kita, anak kita yang ajar. Bukan susah sangat ajar Fatihah. Kita panggil cucu kita, kata, sini, balik kampung ni kan, lepas PKP, balik kampung ni kan. Ni atuk ni nak bagi hadiah. Siapa yang boleh menghafal surah Al-Fatihah, mari atuk semak. Maka atuk akan bagi hadiah. Maka anak-anak, walaupun mula-mula termotivasi sebab hadiah, tak apa. Tapi kita yang ajar Fatihah, syahadah benda paling simple. Anak kita kalau dia memangis 3 tahun, 4 tahun kan, biar kita ajar syahadah dia. Jangan bagi cikgu dia ajar, jangan bagi ustaz dia ajar. Sebab apa? Benda tu simple, rugilah bagi ustaz dia ajar. Kita ajar al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, syahadah. Saya ibu bapa kat tuan-tuan sekalian, syahadah saya, arwah ayahanda saya yang ajar saya. Syahadah saya, maknanya orang faham kan syahadah. Jadi waktu saya kecil tu dia panggil anak-anak ni, okey ikut abah kita belajar syahadah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Kita pun pelak lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Aku naik saksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Kita budak kecil waktu tu, vocab saksi tak ada. Vocab saksi ni kan vocab orang besar, perkataan orang besar. Saksi tak ada. Yang ada kat kepala saya waktu tu vocab taksi. Jadi dulu saya selalu tertanya-tanya, kenapa perlu naik taksi ya? Sebab bagi saya, aku naik taksi. Bagi saya waktu tu. Sebab apa? Sebab maknanya vocab tu tak ada. Tapi nak cerita macam mana arwah ayah saya dulu, dia yang ajar syahadah saya. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, dekat rumah kita, cucu kita, anak kita, ilmu yang bermanfaat tak semestinya besar-besar. Yang kecil-kecil, baca Al-Fatihah kan, bacaan dalam solat, tahiyat akhir dia, masya-Allah. Jadi nanti katakan cucu kita orang yang mendirikan solat, katakan umurnya besok maknanya generasi selepas kita kan, maknanya ada vitamin, ada penjaga kesihatan yang bagus. Katakan umur 100 tahun kan, 100 tahun umur dia, masya-Allah, dia mendirikan solat, bacaan solat kita yang ajar, masya-Allah, pahala mengalir kan, masuk dalam kubur. Jadi tak semestinya ilmu tu besar-besar. Kecil. Macam abang ayah kan. Macam kita datang jumpa siapa anak-anak kecil kan. Abang nak belanja kau aiskrim. Tapi dengan syarat, kau mari baca syahadah. Abang baca, kau ikut. Ini maksud dia. Budak-budak tu pun masya-Allah kan dapat belajar dan sebagainya. Tu. Di mana? Nasib baik bukan taksi, bukan Grab Sebab dulu saksi vocab orang besar, vocab orang tua kat saksi. Itu vocab orang tua tu, saksi kan. Aku naik saksi. Otak saya waktu tu tak ada. Yang ada naik taksi. Kenapa perlu naik taksi Selalu terfikir-fikir. Itu saya teringat tu. Tapi nak ceritanya masya-Allah kan. Ngaji arwah ibu. Tengok maknanya kakak Siti kita ngaji arwah ibu. Masya-Allah. Maknanya selagi mana mengaji, masya-Allah, ibu tu boleh pahala tu. Masya-Allah. Jadi bimbang kakak tuan-tuan, itu 7 perkara sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, selesaikan masa tu berapa tahun. Waktu tu saya umur 3 tahun lebih macam tu lah. 3 tahun lebih, kecil waktu tu kan, masih pelak-pelak waktu tu kan. Maksudnya sebelum kita bertemu Allah, 7 perkara selesaikan. So kita ulang balik, biar ingat. Siapa-siapa rajin tuliskan balik. Rukun iman, rukun Islam, solat yang khusyuk.
Kemudian meninggalkan perkara haram, bertaubat, menulis hutang. Termasuk menulis hutang ni wasiat semua tu mana termasuk tu mana menulis something. Kemudian menyempurnakan taubat, dan yang ketujuh telah membuat amalan yang kekal pahala. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, barulah kita ada persediaan sebelum bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita taklah risau kan. Ada orang kadang risau je kan. Buat 7 benda ni itu sebelum bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita adalah orang yang bersedia. Bersedia. Jadi seperti mana kita merancang hari tua kita, maka kita rancang hari akhirat kita. Sebab apa? Hari akhirat sebahagian daripada kehidupan kita. Laju no siapa tak salin tu. Tadi akak belah atas tu ada tolong sampai salinkan tu. Kopi balik belakang. Biar semua dapat balik. Siapa-siapa yang ni kan? Boleh. Okey, solat cuba nak khusyuk, tiba-tiba kepala fikir sesuatu, kemudian sedar. Itu tak apa. Kita bawa balik. Lepas tu serendah khusyuk, kita sedar kita solat. Yasat Alamin tu siapa ustaz punya ke? Saya antara pemegang amanah dia. Maknanya saya mengasaskan Yasat Alamin. Saya mula-mula bersama Yasat Al-Ijabah. Ijabah pada 2012, alhamdulillah. Maknanya saya dapat buat rumah kebajikan dan bendura kebajikan ni. So akhirnya saya diamanahkan satu lagi Yasat Al-Amin. Satu sesama Yasat Al-Amin untuk 7 amal. InsyaAllah jom kita beramal sebagai bekalan akhirat kita. InsyaAllah. Okey. Jadi ada lagi kan? Masa Ustaz ilmunya sama-sama, mudah-mudahan beri manfaat. Saya rasa setakat saja dulu lah yang boleh kita kongsikan bersama. Esok ada di Shopee Esok saya ada kuliah di Shopee pukul 9 malam. 9 malam sampai pukul 10 dekat Shopee. 10 sampai 11 dekat IG Ustaz Amin. Kan? Sekarang ni banyak esok pukul 10 pagi saya ada dekat Yapim dia punya tapi tu pukul 10 sebab kita punya kuliah pukul 8 sampai 9. Shopee minta saya ceramah dekat dia kan. Kita pun ceramah kan, biar orang sambil membeli. Dengar ceramah dulu. Dengar Ustaz Muhammad membebel. Taklah. Saya tak jual Shopee. Saya tak jual apa-apa ke Shopee pun. Dia jemput saya bagi ceramah. Saya kata okey, ini peluang. Sambil ceramah, kita bagi bebel sikit. Biar ingat. Jangan membazir-bazir dekat Shopee tu. Maknanya beli barang berguna. Tapi kita cerita pasal agama lah. Kita pasal agama tu bagus. Yang bukan Islam pun banyak juga tengok. Sebab kat Shopee kan platform dia, yang bukan Islam pun tak tengok. Tak apa. Okey, so maksudnya kita makan. Esok Selasa Shopee. Esok pagi macam biasalah. Okey. Dengar dulu sebelum membeli. Barulah beli ada benda berguna lah kan. Jangan basi-basi. Dosa basi-basi. Okey, so jadi maknanya jumpa esok insya-Allah. Panjang umur, murah rezeki. Jumpa lagi insya-Allah. Jadi maknanya jangan lupa sharekan perkongsian kita pada hari ini. Follow Ustaz Amin dan Ustaz Amin official. Sebab insyaAllah dalam satu masa nanti saya akan pindah ke sana. Jangan lupa follow, subscribe YouTube channel Ustaz Amin. Banyak kuliah-kuliah kat sana dan banyak perkongsian kat sana tu insyaAllah. Sebab semalam ada orang, 2 hari lepas ada orang tanya saya, Ustaz dekat suatu saya dengan DJ Pian, Ustaz ni boleh buat macam-macam, Ustaz boleh masak ke? Itu yang saya akan masak. Saya bagi soalan tu, adakah saya boleh masak ke tak? Cuba tengok tangan orang masak, orang boleh kenal kontut macam ini tangan ni boleh masak ke tidak? Okey, saya akan kongsikan klip dia nanti. Okey. Okey, sekian insyaAllah. Kita akhir dengan doa dan kita akhir dengan tasbih kafarah. Sama-sama kita aminkan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani.
Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang soleh dan solehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa redha di atas segala ketentuan daripada-Mu, ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan, ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkan kami dan ahli keluarga kami serta sesiapa yang menonton pada malam ini, hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada wabak dan balak, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Okey, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Mari sama-sama baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. InsyaAllah jumpa esok. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doa untuk berpuasa pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.